Di dalam episod sebelum ini, kita ada bercerita tentang nama Allah Al-Kabir. Tapi tajuknya pada episod tersebut Al-Kabir dan juga Al-Mutakabbir. Tapi disebabkan kesempatan yang sangat ringkas, kita hanya sempat sebut tentang Al-Kabir. Dan hari ini kita akan berikan tumpuan kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mutakabbir. Walaupun ia daripada huruf akar yang sama, kaf, ba, ra, yang membawa erti kebesaran, keagungan, tetapi al-mutakabbir ada sisi maknanya yang berbeza. Dan kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut nama ini ataupun menyebut sifat ini dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-37, surah yang ke-45 ayat yang ke-37. Allah berkata, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah kebesaran, keagungan di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dia yang maha mulia. Al-Izz, kita ada cerita dalam episod Al-Aziz, dialah yang maha mulia, maha kuasa, lagi maha bijaksana, Al-Hakim. Dan bila kita lihat angle Al-Mutakabbir, ia lebih dekat dengan sifat kesombongan, pride, yang mana sifat ini bagaimana manusia meneladaninya ialah dengan tidak bersifat sombong, kerana ia khusus hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kesombongan ini melihat makhluk ciptaannya kecil dan rendah dan berpaut bergantung kepadanya. Dan tentu dalam konteks manusia, kita tidak dibenarkan sama sekali untuk bersifat sombong dengan sesiapa pun. Dan kita lihat hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain yang disahihkan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-Izz izari, keagungan, kemuliaan adalah sarung ataupun pakaianku, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan adalah selendangku. Faman naza'ani bi syai'in, siapa pun yang mengambil salah satunya, sama ada dia menganggap dirinya paling mulia, paling tinggi, ataupun dia menganggap dirinya paling besar, bersifat sombong, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Dalam riwayat lain, Allah menyebut, azabtuhu, aku akan mengazabnya, kerana kesombongan dan kemuliaan, kebesaran, ketinggian hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sangat penting hari ini kalau kita lihat dalam budaya kita hidup, walaupun dalam bulan Ramadan kita mungkin banyak beribadat, mungkin kita banyak membaca Al-Quran, ataupun orang mungkin nampak kita ni lebih Islamik lah dalam bulan Ramadan, tapi kita sahaja yang tahu sebenarnya sama ada kita ada penyakit hati, kesombongan ini ataupun tidak. Dan kadang-kadang dia terlihat dalam suasana-suasana yang mungkin ringkas kelihatannya, tapi kita menzahirkan sesuatu yang tersimpan di hati kita, yang mana kita memandang rendah dan kita merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Misalnya waktu kita pergi makan buka puasa, bagaimana kita melayan waiter itu, apatah lagi kalau waiter itu orang yang kita anggap pendatang asing ataupun orang luar negara yang daripada negara ataupun suku kaum tertentu. Kita ada perception atau kita ada sangkaan yang menganggapnya rendah. Dan kesombongan itu bukan hanya kadang-kadang dizahirkan dengan perkataan, tetapi memek muka, mungkin bunyi-bunyi tertentu. Walaupun seperti itu, yang ada niat dan kelihatan memandang rendah dan memperkecilkan orang lain, ia termasuk dalam al-kibr, kesombongan. Dan Nabi SAW sebut, dengar hadis ini baik-baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang dalam hati dia ada sebesar zarah pun kesombongan. Allahu Akbar. Satu hadis yang menakutkan. Sebab kadang-kadang dalam dunia media sosial ataupun dunia kita berinteraksi dengan orang,
kita meletakkan satu bentuk persaingan untuk menunjukkan siapa lagi hebat, siapa lagi tinggi kedudukannya, siapa lebih besar pengaruh dan statusnya. Dan tanpa sedar kita boleh terperangkap dalam satu keadaan yang kita sebenarnya self-obsessed dan rasa diri kita jauh lebih mulia, agung, besar daripada orang lain. Dan waktu Nabi SAW sebut tentang hadis ini, takkan masuk satu orang itu dalam syurga kalau ada sebesar zarah kesombongan dalam diri dia. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi SAW bahawa di sana ada satu orang ni dia suka pakai pakaian yang cantik dan dia suka pakai kasut yang cantik. Maksudnya pakaian mungkin yang branded, kasut pun branded, seolah-olah memberikan satu signal. Adakah itu juga dikira sebagai kesombongan? Kan ada sebahagian orang yang memperlihatkan kesombongan itu dengan cara dia berpakaian dan sebagainya. Tapi Nabi SAW tekankan ini definisi sombong yang betul, yang tepat. Dan Nabi sebelum itu Nabi sebut innallaha jamilun yuhibbul jamal. Adapun memakai pakaian yang cantik, pakai kasut yang cantik, Allah Subhanahu wa taala sukakan kecantikan, dan Allah Subhanahu wa taala cantik dan Allah Subhanahu wa taala sukakan kecantikan. Kemudian Nabi sebut al-kibru, kesombongan itu adalah dua perkara ini. Yang pertama, batarul haq, dia menolak kebenaran. Kadang-kadang dia ditegur oleh orang, betul dia tahu benda yang dia buat tu salah, tapi ego dia, kesombongan dia menyebabkan dia menolak kebenaran itu dan cuba putar alam, putar belit nak mempertahankan juga diri dia yang salah. Itu yang pertama, tanda kesombongan. Kadang-kadang lebih teruji apabila yang membetulkan tu mungkin orang yang lebih muda daripada kita, budak-budak mungkin, ataupun orang yang kita anggap statusnya rendah dan dia tegur kita. Yang kedua, wa ghamtun nas, apabila dia memandang remeh, memandang hina terhadap orang lain, terhadap manusia lain. Ini dua perkara yang menyebabkan seseorang itu terperangkap dalam kesombongan. Dan kita ingat al-mutakabbir, Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak memilikinya, dan itu Allah sebut selendang aku. Jangan sesiapa pun mengambilnya. Siapa yang mengambilnya, Allah kata aku akan campakkan dia ke dalam neraka dan aku akan mengazabnya. Jadi kita kena belajar daripada al-mutakabbir ini untuk terus mendidik hati kita yang mudah tergelincir ini untuk selalu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan manusia lain. Bila ada perasaan-perasaan yang mengganggu, misalnya ada seorang ulama tafsir yang sangat terkenal di Mesir, Syekh Mutawalli Asy'arawi, dan kalau kita tengok di YouTube pun, bila dia ceramah tu ribuan manusia berhimpun dan mendengar, dan itu telah satu ketika membuat dia rasa ada satu perasaan yang dia tak suka, rasa lebih tinggi, mulia daripada orang lain, rasa sombong. Lalu kelihatan pada hari tersebut Syekh Mutawalli Asy'arawi ini pergi dan basuh tandas di masjid, dan orang semua terkejut. Apa yang kau buat ni, wahai Syekh? Dia kata, aku rasa satu perasaan yang aku tak suka dalam hati aku, jadi aku nak lawan dan nak bagi tahu diri aku bahawa engkau pun sama je dengan orang lain. You are no any better. Dan Umar Al-Khattab juga pernah melakukan perkara seperti ini beberapa kali. Satu hari orang nampak dia memikul air dan berkotoran dalam melakukan kerja berat, dan orang kata, wahai Amirul Mukminin, kau presiden, kau Perdana Menteri, kenapa kau buat kerja-kerja ni? Lalu Umar menyebut sewaktu ada delegasi tadi datang dan disambut dan diangkat kedudukan Umar itu, Umar rasa sesuatu masuk ke dalam hatinya radhiyallahu an, dan dia nak lawan perasaan tersebut. Dan dalam satu kesempatan lain, waktu dia duduk sendirian di Masjid Nabi SAW, perasaan tersebut timbul dan dia tiba-tiba bangun dan memberikan ucapan, Umar ini hanyalah seorang pengembala kambing yang miskin pada usia mudanya. Dan orang semua terkejut, apa ni Umar tiba-tiba cerita perkara-perkara yang kita anggap macam yang menyebabkan orang mungkin tak rasa kebesaran dia. Oh, kau dulu pengembala je, oh kau dulu miskin je kan. Dan Umar sengaja nak sebutkan sebab dia nak lawan perasaan sombong di dalam diri dia, supaya jangan ada sedikit pun bibit-bibit penyakit tersebut.
kerana tidak akan masuk syurga siapa pun yang ada di dalam jantung hatinya sebesar zarah daripada kibr. Dan kita jangan lupa kisah iblis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan dia dihalau keluar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kesombongan dia, sifat kibr dia. Dia menolak kebenaran apabila Allah mengarahkannya sujud kepada Adam AS, dan dia merendahkan Adam AS. Ana khairum min, dia kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Kenapa aku yang kena sujud kepada dia? Dia rasa diri dia kibr. Dia ada sifat yang Allah kata siapa pun yang mengambilnya, Allah akan masukkan dalam neraka dan akan mengazabnya. Moga-moga Allah SWT bantu kita untuk menjadi Muslim yang baik, mengamalkan segala macam ibadah dan melakukan pelbagai kebajikan. Dalam masa yang sama, kita bertarung melindungi hati kita daripada perasaan al-kibr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.